Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Amirul Abrar bin Hasbullah, nombor metrik 065452. Bagi madah isu-isu qiraat, kritikan dan jawapan QSI 34802, insya-Allah saya akan membentangkan terjemahan daripada kitab Al-Qiraat fi Nazar al-Mustashriqin wal Mulhidin pada bab naqdu زعم Goldziher wujud tanaqudan fil qiraat, yakni pada bab menyanggah dakwaan Goldziher yang menyatakan tentang adanya pertentangan dalam bacaan-bacaan qiraat. Baik, pada muka surat 111, bab ini pada muka surat 111, InsyaAllah dalam kumpulan saya akan adanya 3 orang akan menterjemahkan. Saya orang yang pertama, dan orang yang kedua saudara Hasnain, dan orang yang ketiga saudara Aizat Azizi. Baik, untuk permulaan kita lihat apa yang dikatakan oleh Goldziher. Za'mu Goldziher anna baina ba'd al-qira'at wa ba'daha tanaqudan fil ma'na. Goldziher mendakwa bahawa terdapat pertentangan dalam beberapa pembacaan Al-Quran, wa ta'arudan fil murad, di mana beberapa di antaranya bertentangan dalam makna, wa tadafi'an fil maqsud, saling bertentangan dalam maksudnya, bihaitsu la yumkinu al-jam'u bainal ma'nayain, dan berselisih dalam tujuannya, sehingga tidak mungkin wala tawfiq bainal muradain, tidak mungkin dan tidak mungkin menyatukan makna tersebut. ثم ساق لذلك مثلا صدر سورة الروم. Kemudian Goldziher ini memberikan contoh dari pembukaan ataupun awal surah Ar-Rum. Alif Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Baik, kita highlight pada sini, kita highlight dekat sini ada 2 kalimah, iaitu yang pertama ghulibatir rum, ghuliba. Okey, yang kedua pada kalimah sayaghlibun. Okey, pada bacaan qiraat yang kita baca, yang secara ghalib yang kita baca, ghulibatir rum iaitu lil bina lil maf'ul, yakni rum telah dikalahkan. Ghulibatir rum, pada kalau kita nak ikut lil bina lil fa'il, seolah-olah ayat dia macam ni, ghalaba al-fars, ghalaba al-fars ila ar-rum, gitu. Tapi di sini bina maf'ul, ghulibatir rum, rum telah dikalahkan. Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Sayaghlibun di sini lil bina lil fa'il, maknanya rum asalnya telah dikalahkan dan rum akan menang dalam masa yang singkat. Rum dikalahkan oleh Parsi. Itu pada asalnya. فمن أمور التاريخي الموجودة في القرآن ما جاء في الأول سورة الروم. Dalam sejarah Quran terdapat konteks sejarah yang disebutkan dalam surah Rum. Maknanya dalam sejarah Al-Quran telah ceritakan tentang Rum ni macam mana. Yang mana penduduk Mekah ketika dia mengetahui kemenangan bangsa Parsi atas Rom pada tahun 616, ghulibatir Rum, Rom telah dikalahkan oleh Parsi, maka musyrikin, tentang musyrikin ketika itu dia gembira kekalahan Rom. Ini cerita secara sikit lah, yang mana musyrikin itu dia lebih cenderung kepada Parsi, tetapi berlawanan dengan apa yang Nabi Muhammad SAW dan umat Islam majoritinya adalah Ahlul Kitab, dan Islam ini menyokong tentera Rom. Dan perubahan ini diceritakan dalam Al-Quran, dan harapan kemenangan akan berpihak kepada umat Islam, iaitu kepada Rom dalam waktu yang singkat. Sebab itu dikata ghulibatir Rum, Rum dikalahkan pada asal, pada akhirnya fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan akhirnya Rom akan menang dalam masa yang singkat. Di sini Goldziher mengatakan bahawa والذي نراه أن المسألة كانت على وجه الرجاء وأنه وإن يكن الروم قد غلبوا الآن
فإنهم سيغلبون بعد الوقت القصير ولكن قراءة الآية على هذا الشكل لم يتفق عليها عند الجميع القراء فقد قرأ أكثرهم. Dikata apa yang kami faham ialah bahawa masalah ini dibayangkan dengan harapan. Dengan harapan, dan walaupun orang Rom telah dikalahkan, mereka akan menang dalam masa yang singkat. Tetapi bacaan ini yang kita baca Ghulibatir Rum tu, Gosir kata bacaan ini tidak disepakati oleh semua pembaca. Sebahagian besar dari mereka, sebahagian besar daripada mereka membacanya, ataupun sebahagian besar daripada Al-Qurra membacanya dengan Ghalabatir Rum. Gosir kata dia akan baca dengan Ghalabatir Rum, iaitu lil bina'il fa'il, yakni Rum mengalahkan, bukan Rum dikalahkan seperti mana yang kita baca Ghulibatir Rum, tetapi Ghalabatir Rum. Rum ini mengalahkan Parsi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlabun. Sayaghlabun di sini lil bina' la, bukan sayaghlabun, sayughlabun lil bina'il maf'ul. Maknanya Rum akan dikalahkan. Sebab asalnya Rum menang dan Rom akan dikalahkan dalam masa yang singkat. Ini kata Goziha. Di sini kita nampak ada pertentangan. Ada pertentangan. Maka wa aqulu tadammanat hadhihi al-maqalah al-amrayn al-atiyain. Dan saya katakan, yakni Goziha kata artikel ini merangkumi dua perkara berikut. Yang pertama, ini dakwaan Goziha. Dakwaan Goziha menyatakan ada perbincangan, pertentangan makna di sudut qiraah. Ini dakwaan Goziha. Akan datang sahabat saya akan memberitahu bagaimana untuk kita menyanggah dakwaan Goziha ini, menyatakan bahawa Quran ini, qiraat ini bertentangan dari sudut mana. Baik, yang pertama, apa yang kata Goziha? Innal akhbar bi anna ar-rum satughlabul fars, sataghlibul fars. Dia kata berita tentang kemenangan Rom atas Parsi kana ala wajhur raja, adalah berdasarkan harapan, wal amal dan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ala wajhi thiqatu wal yaqin, bukan atas dasar keyakinan dan kepastian, ia hanya harapan. Ini kata Goziha. Yang kedua, innal bainal qira'atain tanaqudan zahiran haitsu anna al-qira'ah ats-tsaniyah ja'alat maghlub fi al-qira'ah al-ula ghaliban وجعلت الغالب في القراءة الأولى مغلوبا وهذا تناقض البين. Antara dua bacaan itu jelas bertentangan. Ya, betul. Mengikut Goziha kata, bertentanganlah bacaan yang pertama Ghulibatir Rum dengan bacaan yang kedua Ghalabatir Rum. Bacaan pertama menyatakan bahawa Rum dikalahkan, dan bacaan yang kedua Ghalabatir Rum, Rum mengalahkan, Rum menang. Bacaan yang pertama Rum kalah, bacaan yang kedua Rum menang. Jadi ini kata Goziha, dua bacaan ini jelas bertentangan, di mana makna kedua membuat yang dikalahkan dalam bacaan pertama menjadi yang menang. Maknanya bacaan Ghalabatir Rum tu, Rum menang bila baca dengan Ghulibatir Rum, Rum kalah. Jadi bertentangan di situ, dan membuat yang menang dalam bacaan pertama menjadi yang dikalahkan, dan ini merupakan pertentangan yang nyata. Ini kata Goziha. Baik. Untuk seterusnya, saya akan menyerahkan kepada sahabat saya untuk menyambung apakah kaedah untuk kita menyanggah dakwaan yang Goziha kata bertentangan dari sudut qiraah, sudut bacaan. Wallahu alam. Ini daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasnain bin Zakaria. Nombor matrik 068747. InsyaAllah saya akan sambungkan untuk slide yang seterusnya. Jadi untuk slide ini akan memberitahu tentang kemenangan yang disebut dalam surah Rum. لقد كان الإخبار بهذا النصر نصر الروم على الفرس وبأنه كأن في وقت معين إخبارا بأمر من كل منهما خارج عن متناول الظنون ذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من الضعيف حدا يكفي من ضلالة أنها وربت في
iqradaraha wa hazzama fi baladiha. Itu ia memberitahu tentang kemenangan yang disebut dalam ayat ini ialah itu kemenangan Romawi ke atas Parsi adalah sebuah informasi, sebuah cara yang mengenai kejadian yang akan datang pada waktu yang tertentu. Ini adalah informasi yang melebihi kemampuan mengetahui manusia biasa, kerana pada saat itu Empire Romawi ini sedang dalam keadaan lemah dan telah mengalami kekalahan di tempatnya sendiri. Tidak mungkin bagi orang-orang pada masa itu untuk mengetahui bahawa Romawi akan mendapat kemenangan itu, sehingga hal ini dianggap sebagai satu keajaiban dan bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Berdasarkan firman Allah fi adnal ard, iaitu maka pada waktu itu tidak ada seorang pun yang berfikir bahawa Empire Romawi akan bangkit, akan bangun kembali setelah kekalahan tersebut. Jadi untuk menentukan bila kemenangan itu akan datang oleh orang-orang musyrik yang mendustakannya, dan mereka bersumpah untuk mendustakannya. Ala anna al-Quran lam yaktafi bihadain al-wa'idain bal azraha bithalith haitsu yakun fi nasi as-surah ayat 5-4. Dalam Al-Quran menyebut Al-Quran tidak hanya gabung dua janji tersebut, tetapi juga memperkuatkan dengan yang ketiga, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang sama, ayat 4 dan ayat 5, wa yawma idzin yafrahul mu'minun binasrillah, dan pada ketika berlakunya kemenangan itu kemenangan Rom, orang-orang yang beriman akan bergembira. Jadi ayat ini yang merujuk kepada fakta bahawa hari di mana kemenangan bagi Rom di atas Parsi akan diikuti oleh kemenangan untuk umat Islam atas orang musyrik di sini. Wa idza kana kullu wahid minan nasrin fi dzatihi mustab'idan عند الناس أشد الاستعباد فكيف الظن بوقعهما مقترنين في يوم واحد. Jika setiap pihak yang berperang, dalam hal ini orang-orang Rom dan Parsi, sudah sangat dimusuhi oleh masyarakat, jadi orang Rom Parsi ni tidak disuka oleh orang-orang masyarakat. Bagaimanapun mungkin kita membayangkan mereka akan mengalami kekalahan pada hari yang sama. Lidzalika akdahu a'zam at-ta'kid biqawlihi fi nafsi as-surah aidan. Oleh itu Allah menegaskan dengan lebih tegas dalam surah yang sama dengan mengatakan wa'adallahi la yakhlifullahu wa'dahu walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Demikianlah yang dijanjikan oleh Allah. Allah tidak pernah mengubah janjinya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui
hakikat yang sebenar. Allah benar-benar memenuhi janjinya dan nubuah yang benar terlaksana dengan kemenangan orang Rom ke atas orang Parsi sepenuhnya, sebagaimana yang disepakat oleh para sejarawan dalam masa 7 tahun, sebagaimana yang diberitahu oleh Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan hari kemenangannya adalah pada hari yang di mana kemenangan diperoleh oleh orang-orang Muslim atas orang-orang musyrik dalam pertempuran Badar yang besar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Daud dan diriwayatkan oleh At-Tabari dari Ibnu Abbas dan lainnya. Dan mungkin akan dikatakan, mengapa Al-Quran tidak menetapkan jumlah tahun dengan kata yang lebih jelas yang berceritakan antara 3 hingga 9 tahun. Daripada bukanlah Allah lebih mengetahui tentang hari kemenangan dan waktunya, bukankah itu lebih tepat dan jelas? Jadi kita dikatakan, tetapi dalam istilah pengiraan mereka, orang-orang tidak sepakat pada satu cara. Ada yang mengira berdasarkan matahari, ada yang mengira berdasarkan bulan, ada yang melengkapkan pecahan dan ada yang menghapuskannya. Oleh kerana itu, kebijaksanaan cepat dengan kata yang benar untuk setiap anggaran, agar lebih jelas untuk menghindari keraguan dan menjauhkan dari setiap perselisihan dan perdebatan. Kemudiannya, mungkin terdapat waktu antara ada tanda kemenangan dan peristiwa yang memisahkannya. Ini menyebabkan perbezaan di antara para penghitung dalam menetapkan waktu, di mana kemenangan yang menguasaan ditambahkan kepadanya. Oleh kerana itu, lebih baik untuk mengungkapkan dengan kata dalam beberapa tanpa mengata setelah beberapa. Ada juga pendapat yang mengatakan pertempuran yang berlaku di Jazirah, iaitu di sekitar Iraq dan Syam, ia lebih secara dekat geografi dengan tanah Parsi. Ada juga yang mengatakan bahawa pertempuran itu berlaku di antara Jordan dan Palestin, yang akan membuatnya lebih dekat secara geografi dengan tanah Rom. Ungkapan Al-Ghalabu Fasilahum bermaksud Rom menang ke atas Parsi dan kejayaan mereka ke atas Parsi. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah kerana orang musyrik Mekah sebelum hijrah terus mendebat dengan orang-orang Muslim ketika Parsi mengalahkan Romawi, dan mereka merebut wilayah di bawah kekuasaannya di semenanjung Arab. Romawi adalah ahli Alkitab, iaitu Ahlul Kitab yang menganut agama Nasrani, sementara Parsi menganut agama Majusi. Jadi itu saja untuk perbatangan saya. Kita terus kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aizat Azizi bin Muhammad Izwan. Nombor metrik 066960. Saya daripada kos Al-Quran Sunnah Al-Qiraat. Baik, Al-Qiraatu Tsaniyah. Wa nasabtu la'alli bin Abi Talib wa Abi Sa'id Al-Khudri wa ghairahuma ghalabat bi fathil ghin wal lam 'ala al-bina lil fa'il sayulabuna.
الياء وفتح اللام على البناء للمفعول وعلى هذه القراءة تكون إضافة ولا به من إضافة المصدر للفاعل. Bacaan yang kedua ini dikaitkan dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Sa'id Al-Khudri, yang lainnya membaca sayuglabuna dengan membuka huruf ghain dan lam untuk subjek fa'il, dan membaca yuglabuna dengan merendahkan huruf ya dan membuka huruf lam untuk objek maf'ul. Baik, seterusnya. Wal ma'na ala hadhihi al-qira'ah inna ar-rawm tuglabu wa yantasiru ala sawat asy-syam wa sayawlibahum al-muslimun fi bid'i sinin wa qad ghazahum al-muslimun fi sanah at-tasi'ah fi nuzulil ayat faftahu ba'da biladihim. Makna dari bacaan ini adalah bahawa orang Rom telah mengalahkan dan menang ke atas wilayah Syam, dan dalam beberapa tahun orang Muslim akan mengalahkan mereka. Pada tahun ke-9 setelah turunnya ayat ini, Muslim menakluk beberapa wilayah mereka. Ma'nal ayah ala al-qira'atil mutawatirah fa innal qira'ah al-mutawatirah afadat anna al-farsat tuglabu ala ar-rawm wa anna ar-rawma sayawlibuna ala al-farsi ba'da bid'i sinin wa tarikh haqqi dhalik. Makna ayat berdasarkan bacaan masyhur mutawatirah menyatakan bahawa Parsi telah mengalahkan Rom, dan kemudian Rom akan mengalahkan Parsi setelah berapa tahun. Sejarah telah membenarkan hal ini. Baik, seterusnya. Wa hadhihi al-qira'ah afadat anna al-Rom tuglabu ala sawat asy-Syam wastulu ala Baitul Muqaddis. Berdasarkan bacaan yang umum, ia menyiratkan bahawa Rom mengalahkan wilayah Syam, merebut Baitul Maqdis dari tangan Parsi. Wa tazi'uhu min yadil Fars wa qad kana sultan fi yadil Fars sinin tawilah qabla hadha wa lam yamut ala hadhihi an-nasr illa bid'i sinin hatta haribal muslimun ar-Rawm wastulu ala jami'i ma kana tahta aydihim min Baitul Maqdis wa ghairihi min bilad Syam. Ia merebut Baitul Maqdis dari tangan Parsi, meskipun pemerintahan Parsi telah menguasai kawasan ini selama beberapa tahun sebelumnya. Namun beberapa tahun setelah kemenangan ini, umat Islam berperang melawan Rom dan merebut kembali seluruh wilayah di bawah kendalian mereka, termasuk Baitul Maqdis dan wilayah lain di Syam, di Syria. Seterusnya, فهذا المعنى الذي أفادته هذه القراءة لا يتفاقد مع المعنى الذي أفادته قراءة الأولى. Baik, seterusnya makna yang dihasilkan oleh kedua bacaan ini tidak bertentangan. Kerana penentangan hanya dapat terjadi jika dua hal bertentangan terjadi pada saat dan tempat yang sama. Contoh pertentangan adalah jika dikatakan seorang menang melawan orang lain pada jam tertentu, pada jam yang sama orang tersebut kalah melawan orang lain. Wal khulasah anna Farisi tughlabat 'ala ar-Rawm fi adna al-ard wa ba'da bid'i sinin tughlabat ar-Rawm 'ala Fars. Hadha mufad al-qira'ah al-ula al-mutawatirah aw anna ar-Rawm tughlabat 'ala Fars fi adna 'ala al-Farsi fi adna al-ardi thumma ba'da bid'i sinin tughlabul muslimun 'ala ar-Rawm. Wa hadha mufad al-qira'ah ats-tsaniyah wala tanafi baina ma'na qira'atain kama yadhhar bi adna ta'man. Ringkasnya, makna yang dihasilkan oleh bacaan pertama yang umum ialah bahawa
Parsi mengalahkan Rom di wilayah terendah Syria. Dan beberapa tahun kemudian Rom mengalahkan Parsi. Sementara itu makna dari bacaan kedua menyiratkan bahawa Rom mengalahkan Pars di wilayah terendah. Dan beberapa tahun setelah itu umat Islam mengalahkan Rom. Dua makna ini tidak saling bertentangan dan tampaknya tidak ada kontradiksi. Tidak ada khilaf antara mereka.